Dahlah kita tak fikir ibadah tu macam mana apa semua. Dia fikir dunia 24 jam, tengah sembahyang pun duk teringat dunia lagi. Subhanallah. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, tak mau lagi akhirat Allah Taala. Subhanallah. Oleh demikian, sebab itulah Nabi pesan kat kita ni, hadis yang kita baca pada malam ni memberikan kita faedah apa? Bila kita sembahyang, kita kena sedar apa kita baca. Kita kena khusyuk dalam sembahyang. Sekurang-kurangnya kita tahu apa kita baca, duk tengah baca apa, Tok Imam baca apa, kita sedar, kita tahu apa yang kita duk baca ketika kita sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمن خير يا كريم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت، أما يجيب المضطر إذا دعاه واكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ahli qaryah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia dapatlah kita berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita membaca beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita merujuk kepada kitab terjemahan Sahih Al-Bukhari daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan hadis kita daripada kitab Sahih Al-Bukhari ini pada jilid yang pertama, muka surat yang ke-201, muka surat 201, hadis yang ke-210. Muka surat 201, hadis yang ke-210. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Babu hal yumadmidu minal laban. Wa bihadha al-isnad qala al-imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. Terjemahan daripada hadis bab berkenaan adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur selepas baginda minum susu. Jadi pasal apa tuan-tuan sekalian? Imam Bukhari ini bila mana beliau membuat satu tajuk yang berkaitan dengan hadis yang kita baca tak sah ni,
tajuk dia tu macam lain sikit, no. Tajuk dia pelik daripada orang lain sikit. Tajuk ni kita tengok dia tanya kita, hal adakah, no. Tajuk ni beliau bertanya kita, adakah. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis yang lain, kita jarang jumpa ni tajuk macam ni tajuk yang bertanya soalan kepada kita. Tetapi cara Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, dalam tajuk yang dia buat tu ada tajuk yang dia tanya kita. Bukan dia nak tanya kita, nak suruh kita jawab, tidak. Pasal apa dia tanya tu? Sebab ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kalau masalah itu khilaf di kalangan para ulama, maka Imam Bukhari cara dia bila beliau buat tajuk, maka beliau akan tanya soalan. Contohnya dia tanya hal adakah. Macam hadis yang kita baca ni ditanyakan kepada kita, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur selepas baginda minum susu? Kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita bincang berkaitan dengan topik yang ada kaitan dengan wuduk. Oleh yang demikian tuan-tuan sekalian, hari tajuk kita ni tak lari daripada tajuk yang berkaitan dengan wuduk. Jadi sekiranya kita ni minum susu kan, minum susu, hukum kita minum apa, hukum lepas kita minum susu tu, lepas tu kita nak semayang, adakah ni hukum ni nak ahbab kata nak bincang tentang hukum ni. Jadi bila kita nak semayang, bila kita minum susu, bila kita nak semayang, adakah hukumnya wajib? Adakah hukumnya wajib kita kumuk? Adakah wajib kita kumuk selepas mana kita minum susu? Ataupun hukumnya tidak wajib tetapi sunat sahaja? Ataupun tidak sunat tetapi hukumnya harus sahaja? Jadi apa hukumnya? Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk ni, dia tanya soalan kepada kita. Tujuan dia nak bagi tahu kata ini merupakan perkara khilaf di kalangan para ulama. Sudah tentulah tidak lari daripada ada yang kata wajib, no? Lepas kita minum susu tu kita wajib kumuk. Ada yang kata macam tu. Ada juga yang kata tidak wajib, hanya harus sahaja. Dan ada yang mengatakan bahasanya bila kita minum susu, kita sunat saja kumuk, tak kumuk pun tak apa, tidak memberikan kesan apa-apa kepada kita. Maka ini merupakan khilaf di kalangan para ulama. Oleh demikian Imam Bukhari bila buat tajuk yang berkaitan dengan khilaf para ulama, maka dia akan tanya soalan kepada kita. Ini style, cara Imam Bukhari buat Sahih Al-Bukhari. Maka dia buat hadis kepada kita, no? Lepas dia buat tajuk, dia tanya soalan pada kita, maka beliau pun bawalah hadis kepada kita nak jawab soalan tak sah. Nak jawab ni, dia pilih hadis ni sebab apa? Sebab inilah pandangan beliau. Kita cuba tengok hadis ini, dia nak pergi ke arah yang mana? Nak pergi ke arah yang sunat ke? Nak pergi ke arah yang harus ke? Nak pergi ke arah yang wajib? Maka kalau kita baca hadis dan kita cuba sesuaikan dengan tajuk Imam Al-Bukhari ni, maka kita dapat lihat apakah kecenderungan Imam Bukhari dalam masalah ini. Maka Imam Bukhari bawa hadis kepada kita. Imam Bukhari kata apa? Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepada kami, kata mereka berdua, Al-Lais telah menyampaikan kepada kami daripada Uqail, daripada Ibnu Syihab, daripada Ubaidullah bin Uqbah, daripada Ibnu Abbas. Hadis yang kita baca ni adalah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Oleh demikian Imam Bukhari bawa kepada kita masalah yang macam ni, dia bawa mai riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa ni? Ibnu Abbas kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah minum susu. Susu ni. Telah minum susu, lalu baginda berkumur-kumur serta bersabda.
Dia nak habaq kat kita kata Nabi ini bila mana minum susu, lepas pada minum susu tu, maka baginda bila nak solat, baginda akan berkumuk-kumuk sebelum baginda tunaikan solat. Pasal apa Nabi buat lagu tu? Pasal apa Nabi berkumuk-kumuk ni selepas pada minum susu ni? Serta bersabda, baginda bersabda, Nabi kata apa? Sesungguhnya susu ini mengandungi minyak. Ada minyak, dia kata. Susu ini ada minyak. Kalau kita minum susu, maka dia ada bekas ataupun sisa minyak di mulut kita, ataupun ada lemak di mulut kita. Lepas kita minum susu, maka tertinggal sisa di dalam mulut kita. Maka itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW bila mana lepas daripada baginda minum susu, disebabkan ada sisa pada mulut Nabi kita Muhammad SAW, iaitu minyak, sebab itulah Nabi kita SAW berkumur selepas daripada minum susu. Oleh demikian tuan-tuan sekalian, apakah pandangan Imam Bukhari dalam masalah ni? Kita nampak ke tak nampak ni, kan? Pasal apa dia bawa hadis macam ni? Kita nak bagi tahu kata pandangan Imam Bukhari dalam masalah ni, kita pun tak tahu, kan? Kita pun tak tahu apa pandangan Imam Bukhari dalam masalah ini. Nak kata sunat ke, nak kata wajib ke, nak kata lagu mana? Oleh demikian tuan-tuan sekalian, kita kena merujuk kepada pandangan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi kita minum susu, adakah Nabi SAW ambil ayat semayang untuk nak solat? Maka Nabi tak ambil ayat semayang dah, sebab Nabi dah ada ayat semayang. Walaupun Nabi minum susu, Nabi hanya berkumuk sahaja. Lepas tu Nabi akan tunaikan solat. Ini bermakna kita makan, kita minum, itu tidak membatalkan solat. Ini memang benda asas yang kita semua faham. Makan dan minum tidak memberikan kesan apa-apa kepada wuduk kita. Oleh itu kita minum susu ke, kita makan apa saja ke yang boleh memberikan kesan kepada mulut kita, kita hanya kumuk saja, lepas tu kita semayang. Tidak membatalkan ayat semayang sama sekali kalau kita dah ada ayat semayang. Itu benda yang sangat jelas daripada hadis yang kita baca ni. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pasal apa Nabi kumuk ni? Maka kita dah tahu dah tak Ustaz, sebab ada sisa yang masih berbaki dalam mulut. Oleh demikian tuan-tuan sekalian, adakah minum susu saja kita kena kumuk? Macam mana pula kalau makanan yang lain yang sifatnya sama macam tu juga, sifatnya sama saja macam susu. Bila kita makan tu, benda tu masih ada sisa dalam mulut kita, contohnya ada minyak ke apa kan dalam mulut kita, benda lain bukan susu ni, benda yang berlemak, katakan kita makan benda yang berlemak, walaupun kita telan dah makanan tersebut, tapi masih lagi ada sisa di mulut kita, walaupun bukan susu, maka ulama kata kita kena qiyaskan kepada masalah susu ni. Jadi kalau makanan yang lain sifatnya sama juga dengan susu, masih ada sisa dalam mulut kita, oleh demikian kita ni bila kita nak semayang, maka kita kena kumuk dulu, barulah kita semayang. Sebab kalau kita tak kumuk, sisa makanan itu masih berada dalam mulut kita, maka ditakuti kalau kita tengah sembahyang, kita tertelan ke apa ke, memberikan kesan kepada sahnya solat kita. Maka kita kena tengok kepada masalah yang lain, makanan yang lain yang sifatnya sama dengan susu ni, maka hukumnya juga sama. Bila ilahnya sama, maka apa saja sifat yang sama dengan susu, maka hukumnya sama sahaja. Lepas kita makan sedap apa semua, katakan kita lepas maghrib ni kita pergi kedai beli makanan, kita pun makan lah, bukan kata beli saja makanan, kita pun makan makanan tu. Lepas tu masuk isyak, kita nak main masjid. Bila kita nak sembahyang, kita masih ada ayat sembahyang, kita tak kentut apa, ayat sembahyang kita tak batal. Bila kita main masjid nak sembahyang, maka seeloknya kita kena kumuk dulu, bagi hilang dulu segala sisa makanan dalam mulut kita.
Lepas tu barulah kita mai sembahyang. Itulah tuan-tuan sekalian pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis. Demikian juga tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi ni nak sembahyang, Nabi kumuk, bermakna Nabi nak ajak kita berkaitan dengan hukum kita kena jaga kebersihan. Bila kita makan ni, kalau kita makan dengan tangan kita, bukan kita guna camca ke sudu ke, kita tak guna camca sudu. Camca sudu sama lah kan. Orang Kedah kata camca, orang KL kata sudu kan, sama saja benda dua tu. Tapi tak tahulah camca ni main pada bahasa apa kita tak tahu, tapi orang Kedah kata camca kan. Kalau kita guna sudu, maka tangan kita ni taklah tercemar dengan makanan ke apa kan. Tangan kita tidak berminyak lah sebab kita guna camca. Tetapi kalau kita tidak menggunakan camca, kita hanya guna tangan kita saja, terus kita makan dengan tangan kita ni, maka sudah tentulah tangan kita tu akan tercemar lah dengan makanan. Ada sisa makanan dekat tangan kita. Jadi biasa yang kita duk buat tu ialah lepas kita makan, kita akan basuh tangan kita. Kita akan basuh tangan apa semua. Itu yang bisa kita buat, dan memang menepati sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Nabi ajak kita kebersihan. Bila ada sisa makanan kepada diri kita, maka hendaklah kita cuci sisa tersebut agar dia hilang daripada melekat di mulut kita ataupun di tangan kita. Maka ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi ajak kepada kita agar kita jaga benda ni, jaga kebersihan. Dan seeloknya bila kita habis makan apa semua, nak bagi hilang bau apa, kita buhlah sabun, itu lebih kita kata lebih cantik lah kan? Lebih cantik dan akan menghilangkan bau gulai ke cabai ke apa yang kita nak makan tak sat. Maka bila kita buh sabun tu, dia akan menghilangkan bau tersebut. Hak tu lebih elok lah. Ini bermakna tuan-tuan sekalian, benda tersebut bukan kata budaya kita saja tu. Hak tu sebenarnya adalah Nabi ajak kita tentang kebersihan. Bila kita habis makan, kita kena cuci mulut kita dan kita kena cuci tangan kita. Apatah lagi kita nak main sembahyang, kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lagi-lagilah kita kena bersihkan diri kita. Sebab apa? Sebab saat lagi ini kita nak berzikir kepada Allah Taala, nak bermunajat kepada Allah Taala, nak berhadapan dengan Allah Ta'ala ketika sembahyang, maka sudah tentulah kita kena bersihkan diri kita daripada bau-bau yang tidak enak ketika mana kita sembahyang. Ni tengah duk sembahyang bau cabai, tengah duk sembahyang bau kari ikan, bau macam-macam. Kari itu memang bau kuat tu tuan-tuan. Kari ni kalau kita tak basuh betul-betul, kita tak buh sabun pula, bau kuat. Cuba tuan-tuan duk tapi orang yang suka makan kari, bau sungguh. Kadang-kadang bau kari itu melekat kat badan dia, kat baju dia. Tangan dia basuh kan, tapi melekat dekat baju, bau kari. Hak ni tak peraya nak buat lagu mana sebenarnya. Takkan lepas makan nak basuh baju pula. Benda tersebut melekat di baju dia, memang bau kuat. Takkan kita nak ubah baju kan. Waktu sembahyang subuh pula, takkan dia nak tukar baju pula. Dia main kerja. Dia kerja dekat restoran, nak kena masak awal. Lepas tu subuh masuk dah. Sekali dengan baju hak dia masak kari tak sat, dia masuk main masjid. Bau kari betul ya kan? Nak buat lagu mana? Jadi kita ni kena jaga kebersihan kita. Sebab inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita ni menjaga kebersihan. Sebab apa? Sebab kita bila mana kita nak sembahyang, kita nak menghadap Allah Rabbul Jalil, dan kita nak bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan kita tak maulah kita bila mana kita bermunajat itu mulut kita bau macam-macam, hak tu kita tak mau. Kita jaga kebersihan kita. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, bila mana baginda minum ke makan ke, baginda bila nak sembahyang, baginda akan kumuk dulu, barulah baginda akan sembahyang. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak tanya apa hukum kita kumuk ni, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum kita kumuk sebelum kita nak sembahyang, lepas kita makan tu, hukumnya adalah sunat saja. Bila sunat ni tuan-tuan sekalian, maka elok kita amalkan. Kalau kita tak amalkan, maka akan memberikan, katakan bila kita tak kumuk tu, sisa makanan masih terlekat dalam mulut kita, kita boleh tahan ke
benda tersebut agar tidak tertelan. Maka seeloknya kita amalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali lepas kita makan, tak kira lah makanan tersebut ada sisa ke tidak sisa ke, setiap kali lepas kita makan, nak sembahyang dalam masa yang terdekat, maka elok kita kumuk dulu, baru kita main sembahyang. Tetapi sekiranya kita makan, tempoh waktu kita nak sembahyang tu masih lama, maka tak perlulah kita kumuk, sebab biasanya bila waktu tu dah lama, maka dia akan hilanglah dengan sendirinya. Hilang dengan ayat liak kita kan. Liak kita telan bersama. Jadi benda tersebut boleh menghilangkan sisa-sisa yang ada dalam mulut kita. Sebab tempoh yang lama, 3 jam ke 2 jam ke, lepas tu kita nak sembahyang, kita masih ada yang sembahyang, maka tak kumuk tak apa, sebab sisa sudah hilang. Sisa makanan yang kita duk makan tak sat telah pun hilang dengan proses yang tersendiri kan. Itu tak apa. Tetapi kalau masa terdekat, lepas-lepas kita makan tu tiba-tiba azan, lepas tu qamat, kita nak main sembahyang, kita masih ada ayat sembahyang, kita tak ambil ayat sembahyang sebab kita dah ada ayat sembahyang, maka elok kita kumuk dulu, barulah kita sembahyang. Dan kalau kita rajin, kita berus gigi kita, kita berus gigi, tu lagi elok lah kan, tu lagi elok. Habis hadis yang pertama. Bab yang baru tuan-tuan, tu bab yang pertama, bab yang berkaitan dengan kita elok kita kumuk lepas kita minum ataupun makan. Apatah lagi benda tersebut bila kita makan tu dia macam ada sisa, macam lemak, macam minyak dan sebagainya, lebih-lebih lagi kita kena kumuk lah tuan-tuan sekalian. Itu hadis yang pertama dan juga bab yang pertama pada malam ini. Bab yang kedua pula, babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'sati wan na'satain awil khafqati wudu'an. Wa bihadzal isnad qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Terjemahan daripada hadis ini satu bab pada menyatakan kepada kita mengambil wuduk. Ambil wuduk ni apa? Kita ambil wuduk lah kan, kita berwuduk. Mengambil wuduk disebabkan tidur. Ni satu bab Imam Bukhari nak cerita kepada kita bila mana kita tertidur, tertidur betul-betul tidur punya, maka hal tersebut boleh membatalkan wuduk. Imam Bukhari nak bagi tahu kita, sesiapa sahaja yang tidur, yang tertidur, maka tidur itu boleh membatalkan wuduk. Saya kita bahas. Hak kita nak bahas ni, kita mesti merujuk kepada mazhab kita. Kalau kita merujuk pada pandangan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kebanyakan ulama kata Imam Bukhari berpandangan kalau kita tertidur, tidur lagu mana pun keadaannya, walaupun punggung kita ni tetap ke tak tetap ke, Imam Bukhari berpandangan menurut kebanyakan ulama ialah Imam Bukhari kata tidur tu sendiri, tidur yang kita kata betul-betul tidur ni dapat membatalkan wuduk tak seorang. Ini pandangan Imam Bukhari. Selagi kita kena bahas pandangan mazhab kita lah kan. Ini pandangan mazhab Bukhari, dia lain sikit daripada mazhab kita. Bagi Imam Bukhari, dia kata apa dalam bab yang kita baca ni, dia kata mengambil wuduk disebabkan kita tidur. Bila kita tidur tak sedar apa dah, maka itu boleh membatalkan wuduk kita. Lepas tu dia kata dan orang berpendapat tidak perlu mengambil wuduk disebabkan mengantuk sekali. Imam Bukhari kata kalau kita tidur tu boleh batal wuduk, tetapi kalau kita mengantuk lagu mana batal ke tak? Kalau kita mengantuk, bagi Imam Bukhari tak batal wuduk lagi. Itu baru mengantuk. Kalau kita terlap pun bukan kata tidur lagi. Tak sepenuhnya lagi kita tidur. Terlelap lagi pergi bahasa-bahasa yang nak dekat-dekat tu. Terlelap, lepas tu tersengguk kan. Tersengguk tak tidur lagi.
Kan? Benda-benda yang tak tidur lagi, sekadar tersengguk, terlelap, maka itu tidak dikira sebagai tidur menurut Imam Bukhari. Kalau tak dikira sebagai tidur, maka taklah batal sembahyang orang yang hanya tersengguk, apa ni, mengantuk dan masih lagi tidak tidur, masih lagi tidak tidur. Ataupun dua kali tersengguk kita kata tersengguk lah ni, mengantuk sekali, mengantuk sekali, kepala kita turun ke bawah, lepas tu kita bangkit balik, tu sekali. Atau dua kali tersengguk lagi kan, bangkit pula, dua kali. Dan sekiranya kepala kita duduk sengguk lagi kali ketiga, tak bangkit-bangkit dah, hak tu dikira tidur. Bila tak bangkit dah, hak tu dikira tidur, tidur apa, kepala dia tak sedap apa dah, tak sengguk apa dah. Kalau kita tersengguk ni lain. Kalau kita tersengguk ni macam mana? Kita tunduk Ustaz, kita tersedak, kita bangkit balik. Kan? Mata duk pejam, duk dengar apa yang orang duk ceramah ni, kita dengar kan? Orang duk cakap apa kita dengar. Tetapi kita tersengguk Ustaz, lepas tu kita tersengguk pula, kita naik balik, tu tersengguk. Itu tak apa, bagi Imam Bukhari tidak membatalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak dikira sebagai tidur, tersengguk sahaja. Tetapi kalau tak bangkit dah kan, tersengguk, tak bangkit terus dah, maka itu dikira sebagai tidur. Itu baru dikira sebagai tidur. Bila tidur tu menurut mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau jadi macam tu, tak sedar apa dah, hak ceramah ni pun kita tak dengar apa dah. Kalau kita masih dengar ceramah saya ni, katakan kita tidur dalam kuliah kita ni kan, kalau kita tertidur lah, tapi tak ada lagi lah, nampak gaya kan, semua celik mata belakang ni, tak apa, alhamdulillah. Katakan kita tertidur lagu tu, kita tengah duduk dengan cara menetap, punggung kita menetap di lantai, maka menurut mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, perkara tersebut walaupun kita tidur tak sedar apa dah, maka itu tidak membatalkan wuduk kita. Sebab apa? Sebab punggung kita menetap di lantai, maka tidak ada ruang untuk angin nak keluar daripada badan kita. Tetapi kalau kita merujuk kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tu yang kata beza sikit tu, berdasarkan pada hadis yang kita, berdasarkan pada bab yang kita baca ni, makna kata ulama faham kata Imam Bukhari nak bagi tahu kata, bila mana kita tertidur ni, tak kira duduk lagu mana pun, maka dikira sebagai membatalkan wuduk. Tetapi kalau kita hanya sekadar tersengguk, mengantuk saja, itu tak apa lagi, menurut Imam Bukhari tak batal apa lagi. Mazhab kita pula, kalaulah kita ni duduk menetap, duduk menetap, punggung kita menetap di lantai, tidur ke tak tidur ke, itu tidak membatalkan wuduk kita. Demikian juga kalau kita baring, kita tak tidur, kita cuma baring saja, walaupun punggung kita tidak menetap di lantai, kita hanya baring saja, pejam mata saja, tapi kita masih sedar, maka itu tidak dikira sebagai batal wuduk menurut mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tak tidur lagi, hanya sekadar pejam mata dan kita dengar apa orang cakap, kita masih lagi dalam keadaan yang nuas, kita mengantuk saja, maka itu tidak membatalkan sembahyang kita. Atau disebabkan terlelap, hilang kesedaran sedikit kerana terlelap tidur, letak dagu di dada. Tidur terlelap terus, ketika duduk terlelap sampai letak dagu dekat dada, itu dikira sebagai tidurlah, dia kata. Tidur seketika. Menurut Imam Bukhari, hak tu tak dikira, bagi dia tak dikira sebagai tidur sepenuhnya lagi tu. Tidur seketika saja tu, dalam masa yang sekejap saja, terlelap saja, dia kata tu tak apa. Imam Bukhari bawa hadis nak jelaskan kepada kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT sekalian, saya kita bahas, kita baca hadis dulu. Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, katanya Malik bin Hisham telah menunjukkan kepada kami daripada bapanya, daripada Aisyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila seseorang daripada kamu mengantuk, bila seorang daripada kamu mengantuk ni bukan kata tidur ni, ada beza antara mengantuk dengan tidur betul-betul.
Mengantuk ni ulama kata apa? Ada dua perkataan yang untuk memudahkan kita faham. Ulama kata an-nu'as fi ra'si. Mengantuk ni hanyalah apa kita kata berlengkar di kepala sahaja. Hati kita masih sedar lagi. Orang kata apa, kita sedar lagi, kita masih dengar orang kata apa. Cuma kepala kita saja tak faham apa orang kata. Itu yang dipanggil sebagai nu'as. Dia cuma kacau kepala kita saja, kita tak dapat tangkap apa orang kata. Cuma kita dapat dengar lah apa orang kata, kita sedar lagi, hati kita masih sedar. Itu maksud dia, an-nu'as fi ra'si. Kita mengantuk ni, kita tak sedar apa orang kata, kita tak faham apa orang kata, tapi kita masih sedar. Itu nu'as, mengantuk. Lepas tu ulama kata wan naum. Kalau kita kata tidur tu apa? Wan naumu fil qalbi. Dua ungkapan yang memudahkan kita faham. Dua ungkapan ini memudahkan kita faham, nak bagi kita beza. Mana satu nu'as, mengantuk tu macam mana, dan mana satu lagi yang kita kata sebagai tidur betul-betul. An-nu'asu fil ra'si wan naumu fil qalbi. Kalau sekiranya kita pejam mata, lepas tu hati kita tak sedar apa dah, apa berlaku dekat sekeliling kita tak sedar apa dah, yang kita nampak mimpi saja. Termimpi, bermakna kita dah tidur dah tu. Hati kita tak sedar apa dah, apa yang berlaku di hadapan mata kita, apa yang berlaku di sekeliling kita, kita dah tak sedar apa dah. Maka itu dikira sebagai an-naum, itu yang dikatakan sebagai tidur. Kan? Kalau sekiranya kita ni kau lah ada pengalaman ketika mana dengar kuliah tu, kan, kepala kita duduk kat bawah tu, kita nampak London ke, nampak London, nampak Australia, nampak macam-macam, bermakna kita ni tidur lah tu, kan. Bukan kata mengantuk dah, tidur terus dah tu, kan, tak sedar apa dah. Tetapi kalau kita pejam mata kita tengah duduk dengar kuliah, surah ustaz kita mesti sedar lagi, kita tu ustaz tengah ceramah tu, tapi dia tak faham apa dah, sebab mengantuk kan, mengantuk, otak dia tak berjalan dah. Tapi dengar lagi apa saya cakap, walaupun pejam mata, kepala tunduk bawah, duk dengar apa lagi, kawan sembang sebelah pun dia dengar lagi, tapi dia tak faham apa lah, kan. Maka itu dikira sebagai nu'as, itu dikira sebagai mengantuk sahaja. Mengantuk saja. Itulah perbezaan antara mengantuk dengan tidur. Sebab apa kita kena bezakan? Sebab dia memberikan kesan kepada wuduk kita. Memberikan kesan kepada wuduk kita. Sebab kalau kita tidur, hukum dia macam mana? Dan kalau kita hanya nu'as sahaja, apa hukumnya? Maka berbeza kat situ. Sebab tu kita kena bezakan antara dua perkara ini. Bila seseorang, Nabi kata, bila seseorang daripada kamu mengantuk, mengantuk tak apa lagi. Bila kita mengantuk ni, adakah membatalkan sembahyang? Mengantuk ni tidak membatalkan sembahyang. Bila kita mengantuk kan, kita tengah sembahyang kan, bila kita sembahyang ni, adakah kita pada ketika itu sedang berada pada kedudukan punggung kita menetap di lantai ke tak tu? Tengah sembahyang nak menetap pada dia, kan? Jadi bila kita mengantuk saja, terlelap seketika apa semua, bila kita mengantuk ketika sembahyang, maka itu tidak memberikan kesan apa-apa kepada wuduk kita, tak apa lagi, sebab kita tak tidur apa lagi. Nabi kata apa? Bila seseorang daripada kamu mengantuk, tengah sembahyang kita mengantuk, ini bermakna mengantuk tu sendiri tidak membatalkan sembahyang kita. Sedangkan dia berada dalam sembahyang, Nabi kata, maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu. Bila kita tengah sembahyang kita mengantuk, apa Nabi suruh kita buat? Hendaklah kita tidur dulu. Kita faham lagu mana dia, tuan-tuan sekalian? Hadis yang kita baca ni lagu mana? Adakah kita faham daripada hadis ni bila Nabi kata bila kita tengah sembahyang kita mengantuk, tidur dulu? Adakah bila kita tengah sembahyang tu terus kita berhentikan sembahyang kita tidur? Adakah macam tu? Contohnya tuan-tuan sekalian, ulama kata kalau kita solat fardu, jarang berlaku kita tidur mengantuk ketika sembahyang. Solat fardu ni Allah Ta'ala pilih waktu untuk kita, waktu semua tu tak ada waktu untuk kita mengantuk.
sebenarnya, seeloknya, kan? Sebenarnya macam tu. Kalau kita sembahyang subuh katakan, subuh ni waktu kita mengantuk, kata kita sembahyang subuh, tetapi kita ni ketika mana kita hidup ni, siang kita bekerja, malam kita rehat, kita tidur awal. Adakah bila mana kita sembahyang subuh kita akan mengantuk? Tak mengantuk, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dah tidur dah, nyenyak dah pada waktu malam. Masalah kita mengantuk ketika kita sembahyang subuh tu sebab apa? Sebab kita tak tidur malam. Kerja siang, malam pun kerja juga. Ni masalah orang kita pada hari ni. Kerja sungguh tak ingat akhirat dah, ingat dunia lah. Nak kejar pangkat, nak kejar dunia, nak bagi untung apa semua ni. Siang malam fikir kerja saja. Sampai tak tahu nak rehat waktu bila. Sebab itulah bila sembahyang subuh saja mula menguaplah, kan? Bunyi macam-macam. Bunyi macam tengah duk sembahyang tu. Menguap bunyi macam-macam passion, kan? Lepas tu tersengguk Ustaz, nak macam nak terbalik, kan? Macam-macam waktu subuh tu macam-macam berlaku, kan? Tetapi kalau kita ni ikut betul-betul masa yang Allah Ta'ala susun dekat kita, siang hampa kerja betul-betul, mai malam hampa ni, mai malam hampa tidur rehat, subata, kan? Hampa tidur rehat. Lepas tu tengah malam bangkit Zat, beribadah pada Allah Ta'ala, qiyamul lail, bangkit Zat. Lepas qiyamul lail tu, sebelum subuh tu tidur sekejap, kan? Kalau kita ikut betul-betul peraturan yang Allah Ta'ala atur dekat kita ni, maka cantik dah. Kita sembahyang subuh tu tak lelak apa dah, kan? Masalahnya kita tak ikut betul-betul, itu masalahnya. Oleh demikian ulama kata jaranglah kalau kita mengantuk ketika mana kita solat fardu subuh ke, wa imma subuh, wa imma luhur, wa imma asar, wa imma maghrib isya. Waktu-waktu tu Allah Ta'ala pilih elok dah kat kita, tak ada waktu untuk kita nak mengantuk ketika tu. Sepatutnya macam tu. Masalah mengantuk ni waktu bila ni? Ulama kata ketika mana kita solat qiyamul lail. Hal ni berlaku. Ketika mana kita qiyamul lail, kita bangkit pada tidur kita, kadang-kadang kita tak cergas betul-betul, kan? Kita bangkit juga qiyamul lail. Kita nak beribadah pada Allah Ta'ala banyak rakaat. Nabi kata ketika mana kamu mengantuk, ketika mana kamu nak solat, kamu rasa mengantuk, maka Nabi kata hendaklah tidur dulu. Apa maksud dia? Adakah kita kena berhenti terus daripada sembahyang, lepas tu kita tidur? Adakah macam tu? Katakan kita solat tahajud, Allahu Akbar, rakaat kedua, rasa mengantuk. Adakah kita terus berhenti pada rakaat kedua, lepas tu tidur? Adakah macam tu? Maka maksud Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita bila kamu rasa mengantuk, hendaklah kamu tidur, bermakna bila kita tengah sembahyang rasa mengantuk lagu tu, hendaklah kita ringkaskan sembahyang kita. Itu maksud dia. Sembahyang tu kita ringkaskan, bagi cepat-cepat, habiskan. Mana boleh kita berhenti terus sembahyang? Tak ada siapa ulama kata bila mengantuk berhenti terus sembahyang. Tak ada siapa kata gitu. Tak ada ulama kata macam tu. Bila Nabi kata macam ni, Nabi kata hendaklah kamu tidur dulu, bermakna kita kena selesaikan cepat-cepat sembahyang kita. Jangan baca panjang sangat. Ni duk mengantuk baca Baqarah pula dah. Surah Baqarah. Mau tak mengantuk lagu tu. Lepas tu hentam pula surah Al-An'am. Tu dia mentang-mentang hang tahfiz Quran, kan? Hang mengantuk dah. Hentam surah panjang-panjang. Dah mengantuk dah. Nabi kata tidur dulu, bermakna bila kita tengah sembahyang kita tak boleh nak pi dah, maka kita kena ringkaskan sembahyang kita bagi habis je cepat. Kalaulah kita kata nak baca surah, tak ada dah, baca Fatihah saja pun tak apa dah. Baca Fatihah, lepas tu rokok apa semua, sujud apa semua, okey, cukup. Kalau baca surah pun baca surah pendek saja. Inna a'tainakal kautsar katakan, kan? Ataupun surah Al-Ikhlas, baca pendek-pendek saja. Sebab kita kena habiskan, selesaikan cepat-cepat solat kita, sebab kita kena tidur dulu. Kita kena tidur dulu. Itu maksud dia, bukan kata kena tidur terus. Tengah-tengah sembahyang berhenti tidur apa semua, tak boleh lagu tu. Jangan kita batalkan solat kita tanpa sebab, tak boleh. Hadis cara yang pertama, ada dua kaifiyah ulama ajar kita cara kita nak berhenti sembahyang ketika mana kita mengantuk. Sebab Nabi kata apa? Ketika mana kamu mengantuk, kamu kena tidur dulu, kan? Bermakna kita kena berhenti sembahyang. Cara pertama, kita kena ringkaskan sembahyang kita, bagi salam apa semua, lepas tu kita tidur asal. Itu cara pertama. Cara yang kedua ialah
sekiranya, dia mesti ada sekiranya punya. Dalam fiqh dia mesti ada sekiranya, jika, mesti ada punya. Kalau tak ada tu macam mana kita nak amalkan Islam bagi sempurna kan? Ulama fikir habis apa masalah yang akan timbul daripada kita, ulama fikir habis. Sebab tu dia timbul tu, jika berlaku lagu ni, sekiranya berlaku lagu ni. Sebab tu dia ada tu. Cara yang kedua, sekiranya keadaan kita terlampau kritikal, menggantuk sungguh kan, kritikal sungguh ni, nak baca Fatihah pun tak boleh dah. Dia nak baca Fatihah tapi baca At-tahiyyatul mubarakatus salawat, berubah tu nak baca Fatihah tapi baca At-tahiyyatul mubarakah, teruk sangat tu kan, tak peraya dah tu. Ataupun ketika mana baca apa ketika tahiyat dah kan, tahiyat nak habis dah kan, nak habis dah tu, baca apa, Allahumma barik lana, baca doa makan, teringat makan kan, teringat makan pula dah kan. Ataupun alhamdulillahirabbil alamin, nak pergi mana tu, dia keluar bahasa Melayu kan, dia keluar bahasa Melayu pula dah kan. Nayah tu teruk sangat. Kalau lah kritikal sangat, ulama kata kalau tak peraya nak buat apa dah, memang tak ingat apa langsung dah, nak baca pun tak boleh dah, nak baca Fatihah pun tak boleh dah, tak ingat apa dah. Maka ulama kata cara kedua ialah hendaklah kita niat untuk keluar pada solat. Kena niat, mana boleh keluar terus. Kena ada niat untuk kita keluar pada solat kan? Kena ada niat macam tu. Kalau kita tak niat keluar pada solat, terus keluar saja, itu tak boleh. Kita batalkan sembahyang kita tanpa kita niat apa-apa, itu tak dibenarkan oleh para ulama. Kalau kita nak berhenti kritikal sangat, mengantuk sangat ni, maka kita nak berhenti tu, kita kena niat untuk keluar pada solat. Saja aku berhenti ni untuk keluar pada solat kepada Allah Taala. Berhenti kan, tidur dulu. Macam tu cara yang kedua. Sebab kritikal sangat, nak baca apa tak boleh dah. Contoh lagu ni lah tuan, itu cara yang kalau kita merujuk kepada kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, maka dua cara tersebutlah yang boleh kita gunakan ketika mana kita menghadapi saat kita mengantuk ketika mana kita solat. Kalau tidak kritikal, masih biasa-biasa saja, maka teruskan solat, ringkaskan solat kita tidur saja. Tetapi kalau kritikal sangat, nak buat qiyamul lail pun tak boleh dah. Kita nak buat juga ni sebab nak dapat pahala, sebab umur kita tak panjang mana kan, siapa-siapa pun. Kita jangan rasa umur kita panjang. Umur kita ni habis kuat pun 80 tahun, 90 tahun gitu ya kan. Tak ada masalah kita ni nak beribadah kepada Allah Taala. Kita nak buat juga tengah malam tu sebab kita tahu kata fadilat besar tu kalau kita buat bangkit tengah malam untuk kita solat qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Taala di tengah malam tu, kita tahu besar fadilat dia, kita nak buat juga. Tapi kita mengantuk, Nabi kata tidur dulu, Kalau kritikal sangat, maka hendaklah kita buat, kita batalkan solat kita dengan cara macam mana? Kita niat keluar pada solat kita. Dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala, kalau kita tengok masalah yang lain, kalau kita kata dalam hati kita kata sekiranya kita tengah sembahyang ni, sekiranya si Zaid mai rumah aku, maka aku akan keluar sembahyang. Kalau kita niat lagu tu kan, kita ta'liq niat kita lagu tu, maka sekiranya Zaid mai sungguh rumah kita, maka dengan automatik sembahyang kita terbatal. Sebab kita dah niat dah, Zaid mai rumah aku, maka terbatallah sembahyang aku keluar dah sembahyang. Kita niat macam tu dah. Bila Zaid mai sungguh-sungguh, batal sembahyang kita sebab kita ta'liq niat kita, Zaid mai, kita nak keluar dah sembahyang. Sebab tu jangan duk niat bukan-bukan dalam sembahyang ni. Tiba-tiba nak keluar sembahyang, tiba macam-macam duk mai dalam kepala, niat macam-macam. Nak batalkan sembahyang apa semua, jangan duk fikir lagu macam-macam dekat ketika mana kita sembahyang. Sebab dia akan berikan kesan kepada solat kita, Maka tu dua cara tuan-tuan sekalian. Cara pertama, kita kena ringkaskan sembahyang kita. Cara kedua, kita niat untuk kita keluar pada solat kita, betul kita keluar. Itu cara dia. Jangan kita terus keluar lagu tu tanpa kita niat keluar pada sembahyang, maka itu tidak dibenarkan sama sekali. Untuk pendetailan masalah ni, maka kita kena merujuk pada kitab fiqh, maka dia akan bincang secara detail masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Sebab apa saya suruh rujuk pada kitab fiqh? Sebab bila kita baca kitab hadis, kita hanya bincang secara ringkas saja, tidak mendalam.
Tetapi kalau kita bincang fiqh, itu dia akan bincang secara mendalam. Hadis dia sebut tentang hukum hakam, kita bincang sat saja. Kita bincang secara apa yang hadis sebut, kita sebut cara ringkas saja. No, kalau nak mendalam lagi, kita kena rujuk dalam kitab fiqh, maka kita akan dapat jawapan yang lebih mendalam. Tapi saya nak sebutkan ni, apa hukum-hukum yang penting yang ada kaitan dengan hadis, maka saya akan sebutkan. Maka itu maksud Nabi kata hendaklah tidur dulu, kan? Itu maksud dia. Lebih baik dia berhenti sudahkan sembahyang dan pergi tidur dahulu. Tidur bagi hilang dulu ngantuk kita tu, sehingga hilang lenyap rasa mengantuk itu daripada dirinya. Kerana sesungguhnya apabila seseorang daripada kamu bersembahyang sedangkan dia berada dalam keadaan mengantuk, tentu membawa dia tidak sedarkan dirinya, yang berkemungkinan dia memohon keampunan Allah. Dia nak minta ampun ke Allah, ighfirli, ketika sembahyang. Tapi bila masa dia mengantuk, kadang-kadang dia ucap benda lain, dia tak kata Allah maghfirli, dia kata Allah la taghfirli, ya Allah janganlah ampunkan aku. Tu maksud dia. Kalau kita bohla kat depan, kita nak kata Allah maghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Bila kita mengantuk sangat, macam-macam perkataan dia keluar. Allah la taghfirli pula dah, kan? Ya Allah janganlah kau ampunkan aku. Apa aku kata ni? Dia tak sedar apa tu, mengantuk tu, ngantuk punya pasal. Ataupun dia tak buh ghain, dia buh ain, Allah ma'firli, kan? Makna ubah selalu. Lumukkanlah aku tanah, lumukkanlah tanah atas aku, kan? Lumuk tanah pasal apa pula, kan? Bila ubah huruf, kita ubah dalam bahasa Arab ni, dia berubah makna. Doa Allah maghfirli, Allah ma'firli pula dah. Ya Allah lumukkan tanah atas aku. Lumuk tanah pasal apa pula, kan? Sebab tu janganlah kita duk tak ketahuan hala bila kita mengantuk. Nabi kata takut bila mana kita sembahyang pula tengah malam tu, qiyamul lail tu. Allah Ta'ala ni bila mana kita sembahyang berqiyamul lail, ada masa yang Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Kita takut bila kita sebut lagu tu, doa pada ketika itu kita tak sedar apa, kita takut waktu tu adalah waktu yang mustajab doa. Mampus kita tuan-tuan, pagi esok tengok orang lumuk tanah atas kita, baru tahu, kan? Makbul doa, kan? Orang lumuk sungguh tanah atas kita. Ataupun kita kata Allah la taghfirli, ya Allah janganlah ampunkan dosa aku. Allah nak Ta'ala ampun je nak. Waktu mustajab, itu kita takut sangat. Oleh demikian tuan-tuan sekalian, Nabi kata dekat kita, Nabi pesan tidur dulu, sebab kita tak tahu ni, berkemungkinan dia memohon keampunan Allah, mengucap istighfar, tetapi tidak sedar dia memaki-maki dirinya sendiri, dia maki hamun diri dia, dia pun tak sedar, kan? Ataupun dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, kan? Kita sepatutnya kita kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia tak baca yang tu, dia baca yang lain. Dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Pula dah, dia tak ada la pula dah kat depan tu, kan? Dia tak sedar apa dia baca. Wahai orang kafir, kan? Aku memang sembah apa yang hangpa sembah, pula dah, kan? Tak sedar apa dah baca tu. Sepatutnya kita letak la dekat depan, la a'budu ma ta'budun. Dia tak letak la kat depan, dia kata apa? A'budu ma ta'budun. Pula dah, tak ada la kat depan. Apa yang hampa sembah tu aku sembah. Habis akidah, pergi ke mana habis, terbang habis. Oleh demikian, Nabi pesan siap-siap bila kita mengantuk ni, berhenti dulu, ataupun kita ringkaskan sembahyang kita, tidur sat. Lepas tu bila kita cergah balik, barulah kita sembahyang, sambung pula sembahyang qiyamul lail kita. Ni hadis yang kedua, bab yang kedua, hadis yang kedua. Hadis yang pertama, bab yang kedua, hadis yang pertama. Jadi bila kita baca hadis yang kita baca ni tuan-tuan sekalian, ini bermakna sebab apa Nabi menyarankan kepada kita agar kita tidur dulu, sebab nak bagi kita sedar lah. Bila kita sembahyang tu, kita kena sedar betul-betul. Apa yang kita baca tu, kita kena tahu apa yang kita baca. Kita baca apa sekarang ni? Kita baca surah Al-Fatihah. Kita tahu kita baca surah Al-Fatihah. Lah ni kena buat apa ni? Bila kita tahiyat kena baca apa? Kita tahu apa kita baca. Kita kena sedar lagu tu.
Bila kita semayang, kita kena sedar apa kita baca. Baca surah Al-Fatihah ke, lepas surah Al-Fatihah kita baca apa? Kita sedar apa kita baca. Itu sepatutnya. Maka itu adalah tanda kita khusyuk ketika mana kita semayang. Dan kalau lebih cantik lagi, kalau kita faham makna lagi cantik Kita semayang, kita baca Al-Fatihah, kita faham makna Al-Fatihah tu pada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, kan. Kita faham pula makna dia, hak tu lagi cantik lah. Kita sedar sungguh-sungguh lah tu. Bila kita semayang tu, kita menghayati betul-betul semayang kita, maka itulah yang dikehendaki terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala ni, untuk mereka bermunajat pada Allah Ta'ala. Bila semayang tu, hendaklah dia sedar apa dia buat. Bila kita mengantuk apa semua, maka kita tak sedar apa, itu tak disarankan. Sebab apa? Sebab perkara tersebut menghilangkan khusyuk kita dalam semayang. Apa saja benda menghilangkan khusyuk kita dalam semayang, kita kena nyahkan siap-siap. Sebab itulah kalau kita lapar sangat, kita kena makan dulu. Takut bila kita semayang tu hilang khusyuk kita, duk teringat makanan. Makanan sudah dihidangkan, kita dah lapar dah, duk bergedik dah perut kita ni, meletup macam-macam lah dalam perut kita ni. Lepas tu kita main semayang tu, duk teringat makanan. Bila teringat lagu tu, hilang khusyuk kita, hendaklah, maka hukumnya jadi makruh. Maka hendaklah kita utamakan makan dulu bagi selera, bagi hilang kita punya lapar tu. Lepas tu barulah kita main semayang. Sebab apa? Sebab kita dah lega dah makan dah tak saat ni, kan. Oleh demikian, segala perkara yang boleh menghilangkan khusyuk kita, kita kena nyahkan, kita kena hilangkan benda tersebut. Bila kita main semayang saja, kita kena khusyuk, kan. Walaupun itu bukan syarat untuk sah solat, tapi khusyuk tu satu benda yang sangat penting ketika mana kita solat. Kita sedar apa kita baca, ni baca apa, ni Fatihah ke baca apa. Dan seeloknya kita nak bagi tambah lagi khusyuk kita, bila kita baca tu kita kena faham pula apa yang kita sebutkan satu persatu. Sebut bismillah, kena satu-satu kita faham. Bismi itu ba tu dengan ismun, kan, nama, kan. Kita sebut-sebut tu kita faham berdasarkan sebutan kita tu. Tu cantik, kan. Seeloknya macam tu, kita kena khusyuk semayang. Hadis yang kedua, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari kata, wa bihadzal isnad qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala. Bukit 9 tak sedar atau bukit 9, tapi ini hadis yang terakhirlah. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, katanya Abdul Warith telah menyampaikan kepada kami, Ayub telah menyampaikan kepada kami daripada Abu Qilabah, daripada Anas, daripada Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk di dalam mengerjakan sembahyang, maka hendaklah dia tidur, lebih baik dia berhenti sembahyang. Dengan maksud kata, ringkaskan sembahyang kita, habis cepat-cepat, lepas tu baru kita tidur. Dan pergi tidur dulu, kan. Lepas tu bila kita habis sembahyang bagi salam apa semua, barulah kita tidur. Tapi kalau kritikal sangat, mengantuk sangat sampai tak boleh nak baca apa, maka kita kena niat keluar pada sembahyang, barulah kita boleh batalkan sembahyang kita. Jangan keluar macam tu saja sembahyang, sehinggalah dia mengetahui apa yang dibacanya. Oleh demikian, bila kita sembahyang tu, kita kena tahu apa kita baca. Walaupun kita tak faham lah apa kita sebut tu, sebab kita ni bukan orang Arab, itu adalah dimaafkan pada kita lah, kan. Kalau orang Arab tak faham tu pelik, tetapi kalau kita orang Melayu tak faham tu tak pelik. Tetapi kita yang tak faham baca apa, baca Fatihah pun kita tak faham makna, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita tahu apa kita baca. Ni baca surah apa ni? Surah Fatihah. Kita tahu kita baca apa, kan. Bacaan macam mana kita tahu, baris lagu mana kita tahu. Biar kita tahu belakang, tu tak apa, kan, sebab kita tak faham makna. Jadi bila kita semayang, kita kena sedar apa kita buat. Kalau tak sedar apa tu mengarut lah, kan. Kita main semayang tapi otak kita pergi lain,
Kadang-kadang kita tak mengantuk pun. Tapi tak tahu aku baca apa, tak tahu. Dia tak tahu dia baca apa. Ataupun dia main sembahyang secara berjamaah. Imam baca apa dia tak tahu. Orang tanya balik, imam baca surah apa Ustaz? Padahal baca surah Al-Ikhlas saja pun. Kan? Tu imam baca surah Al-Ikhlas saja pun. Kita semua tahu tapi dia tak dengar, dia fikir benda lain. Habis sembahyang orang tanya, tu imam baca apa Ustaz? Rakaat kedua. Dia baca surah ni, surah Alam Nashrah, pikut lain terus, kan? Sebab apa? Sebab dia tak dengar apa. Fikiran pikut lain. Oleh yang demikian tuan-tuan sekalian, bila kita sembahyang ni, hendaklah kita sedar apa yang dibaca, apa yang imam baca, kita kena sedar tu. Mungkin kita tak ingat tu tak apalah kan. Tapi kita kena sedar apa tu imam baca. Jangan bila tu imam baca kita fikir benda lain. Kita kena fokus kepada apa yang tu imam baca di hadapan kita. Fokus. Kan? Jangan kita fikir macam-macam benda lain. Kita ni hidup kita ni dah lah tak lama kan. Dah lah kita tak fikir ibadah tu macam mana apa semua. Dia fikir dunia 24 jam, tengah sembahyang pun duk teringat dunia lagi. Subhanallah. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, tengah duk sembahyang tu teringat dunia lagi. Tak mau lagi akhirat Allah Taala. Subhanallah. Oleh demikian, sebab itulah Nabi pesan kat kita ni, hadis yang kita baca pada malam ni memberikan kita faedah apa? Bila kita sembahyang, kita kena sedar apa kita baca. Kita kena khusyuk dalam sembahyang. Sekurang-kurangnya kita tahu apa kita baca. Duk tengah baca apa, tu imam baca apa, kita sedar, kita tahu apa yang kita duk baca ketika kita sembahyang. Sekurang-kurangnya begitu. Tetapi kalau kita ni jenis yang faham bahasa Arab, faham makna Arab, maka seeloknya bila mana dibacakan apa saja yang dalam sembahyang kita tahu makna dia. Kita tengok makna dia macam mana. Hal tu lagi cantik, boleh mendatangkan khusyuk yang sangat tinggi dalam sembahyang kita. Jadi itu saja kuliah kita pada malam ini. Beberapa hadis yang kita baca, alhamdulillah, moga-moga dapat memberikan kita pengajaran dan kita dapat amalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan kepada kefahaman yang tepat daripada penerangan para ulama. Itu sajalah daripada saya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan hadis kita pada bab yang baru pada minggu keempat nanti, iaitu bab yang berkaitan dengan wuduk. Walaupun pada ketika kita berwuduk tu kita tidak berhadas, yang dipanggil sebagai tajdidul wudu. Itu sajalah daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.